Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita alhamdulillah sudah masuk bulan Syaban, ya. Kita sudah masuk pada berapa bulan ini? 3 Syaban. Jadi sudah berada di ambang Ramadan lah, ya. Tak lama lagi, tak sampai 30 hari, ya, tak sampai sebulan kita masuk pada pada bulan Ramadan insya-Allah, dan doa-doa tentang minta supaya diberkati, ya. Pada bulan Rajab sudah berakhir, bulan Syaban sekarang, dan insya-Allah masuk bulan Ramadan lah, ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, ya, wa balighna Ramadan, mudah-mudahan. Dan malam ni insya-Allah, ya, kita baca buku Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai muka surat 437, ya. 437 insya-Allah, ya. Kita cuba, Ustaz tengah ejah-ejah kejap, ya. Ada teknikal sikit. Jadi kalau apa kita panggil, tuan-tuan boleh tengok pada hadis yang sebelum tu, ya. Kita muka surat 437 cerita Ummu Aiman. Tapi kalau boleh baca tentang hadis tu, ya, man syarrahu an yatazawwaja tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada pada ni hadis tersebut, ya. Jadi insya-Allah, ya, sama-sama kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dah baca hadis ni, tapi kita baca balik, ya. Pada hadis yang terdahulu, ya, kita dah jumpa pelbagai ujian yang telah diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang perempuan yang banyak, ya, kita kata terlibat di dalam membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita baca hadisnya, man sarrahu, man sesiapa, man ni boleh lelaki boleh perempuan, ya. Jadi man sarrahu, ya, sesiapa yang apa kita panggil, ya, yang mengembirakan dia, ya, maknanya yang suka lah, yang suka ataupun yang mahu ayat tazawwaja, untuk dia zawaj, ya, untuk dia kahwin dengan imra'atan, seorang wanita min ahlil jannah, daripada kalangan penghuni syurga, ya. Falyatazawwaj Ummu Aiman, maka hendaklah dia berkahwin dengan Ummu Aiman, ya. Sebab tu kita tengok Zaid bin Harisah, ya, beliau salah seorang daripada sahabat Nabi yang juga merupakan anak angkat Nabi, ya. Asalnya beliau adalah hamba sahaya, dibebaskan oleh Nabi, jadi anak angkat Nabi, ya, dan dia berkahwin, ya, dengan Ummu Aiman dan dapat seorang anak, ya, nama Usamah bin Zaid, ya. Jadi ayahnya Zaid bin Harisah, ya, salah seorang daripada sahabat Nabi yang gugur, ya, dalam peperangan Mu'tah. Kemudian isterinya, ya, Ummu Aiman juga orang hebat yang membesarkan Nabi sejak Nabi lahir. Ya, dia dah jaga Nabi, dah pegang Nabi sejak Nabi lahir sampailah mak Nabi wafat, ya. Masuk ke zaman Datuk Nabi juga, ya. Ummu Aiman juga jaga Nabi di rumah Datuk Nabi. Kemudian Datuk Nabi meninggal, Abdul Muttalib digantikan oleh Abu Talib, bapa saudara Nabi, dan beliau telah menjaga Nabi juga sampai Nabi berkahwin dengan Khadijah. Kemudian Ummu Aiman juga, ya, bersama-sama dijemput oleh Nabi untuk duduk di rumah Khadijah. Maknanya dia dengan Nabi tu cukup lama. Setelah Nabi wafat, ya, Ummu Aiman masih lagi hidup, ya, masih lagi beberapa tahun hidup selepas Nabi wafat. Panjang usia dia. Kalau Nabi berusia 63 tahun, ya, sudah tentu Ummu Aiman berumur lebih daripada 70 tahun. Kerana ketika Nabi lahir, ya, Ummu Aiman sudah kita panggil, ya, kalau tidak remaja pun, ya, kita kata mungkin sekitar hampir remaja, ya, lebih pada 10 tahun mungkin, ya, kerana beliau dibawa oleh tentera Abraha, ya, untuk menjadi jururawat
untuk membantu ya merawat dan juga menyediakan makanan kepada tentera bergajah ya yang datang menyerang Kaabah. Dan kita tahu ya beliau ditangkap ya, maknanya oleh kerana para tentera meninggal mati kebanyakannya, hampir semualah mati termasuklah Abraha. Jadi beliau terkonteng-konteng lah ya. Dia duduk di tempat yang kita panggil sebagai dipanggil itu Wadi Muhasir ya. Wadi Muhasir antara antara Muzdalifah nak masuk ke Mina. Ya, satu tempat selepas daripada Muzdalifah nak masuk ke Mina, ada satu tempat dipanggil Wadi Muhasir ya. Jadi Wadi Muhasir ni adalah satu lokasi tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Tayran Ababil ya untuk menghujani batu dan akhirnya menyebabkan ya tentera bergajah mati semuanya, termasuklah Abraha. Walaupun Abraha tidak mati di situ, tapi dia balik ke Yaman, sampai di Yaman mati juga ya bersama dengan tenteranya. Jadi maknanya Ummu Aiman ya ditemui oleh Abdul Muttalib, dibawa balik dan dihadiahkan oleh Abdul Muttalib kepada anak kesayangannya Abdullah bapa Nabi. Ya, jadi masa tu ibu Nabi ya apa kita panggil ibu Nabi Aminah binti Wahab ya sedang mengandungkan Nabi. Maknanya lebih kurang 2 bulan selepas tu barulah lahir Nabi, selepas peristiwa tentera bergajah. Jadi Nabi tak tengok peristiwa tentera bergajah ya, tapi Nabi lahir pada tahun yang sama. Sebab tu tahun itu dipanggil tahun gajah ya, sempena peristiwa serangan tentera bergajah ke Mekah. Jadi kalaulah pada ketika itu ya Nabi lahir, Ummu Aiman sudah berusia minimum 10 tahun ya, Nabi wafat ya umur 63. Pada masa Nabi wafat Ummu Aiman 73, dan Ummu Aiman hidup lebih lama lagi ya, beberapa tahun lagi selepas Nabi wafat. Katalah 3 tahun ya, sudah 76 tahun ya, mungkin lebih ya, mana panjang umur. Dan Ummu Aiman ya dikategorikan sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga. Selain daripada 10 kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 10 orang tu. Begitu juga keluarga Ammar bin Yasir. Seperti mana Nabi ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir ya disiksa ya, maka Nabi telah menyebut sabran ya ala Yasir sebagai satu motivasi. Bersabarlah wahai keluarga Nasir ya, inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah terhadap kamu adalah syurga. Jadi kalimah Nabi ini memberi isyarat bahawasanya tiga anak beranak ni ya, Sumayyah, suami dia Yasir, dan anaknya Ammar adalah ya ahli syurga yang dijamin oleh Nabi ketika di dunia lagi. Begitu juga ya seorang wanita berkulit hitam daripada Habasyah ataupun Eritrea yang dipanggil sebagai Ummu Aiman, nama sebenarnya Barakah Al-Habasyah ya, Barakah ya kerana Al-Habasyah tu kerana beliau datang daripada Habasyah, berkulit hitam ya. Jadi Nabi sebut sesiapa yang suka, yang mahu ya untuk berkahwin dengan seorang perempuan ahli syurga ya, maka bolehlah dia berkahwin dengan Ummu Aiman ya. Jadi Zaid bin Harisah yang menyambut saraan ataupun saranan Nabi ni ya. Okey, selesai. Begini juga memanggilnya dengan panggilan wahai ibuku ya. Ya ummi, wahai ibuku. Sebab ummi boleh makna ibu angkat, ibu saudara ya, ibu apa lagi kita kata ya, ibu kandung boleh juga ya. Cuma ibu kandung ada satu istilah ya yang lebih tepat, dipanggil walidati, walidah. Tapi kalau yang lain termasuk nenek boleh panggil ummi, mak saudara ummi, ibu susu ummi, ibu apa lagi ya, ibu angkat pun ummi juga ya. Jadi ummi ni umum. Bahkan haiwan pun mendapat bahagian daripada sifat al-wafa yang dimiliki oleh Rasulullah. Ini masuk balik sifat al-wafa. Al-wafa menurut terjemahan bahasa Melayu ialah ya menepati janji, wafa. Ya, dan biasanya wafa merujuk kepada nama orang perempuan. Ya, wafa ya, yang mana wanita yang setia. Jadi sifat wafa dimiliki oleh Nabi. Baginda selalu memerintahkan untuk bersikap al-wafa. Ya, antaranya menghargai ya haiwan atas apa yang telah haiwan berikan. Jadi sebab haiwan ni dia jadi tunggangan kita. Haiwan ni beri susu pada kita. Bila kita sembelih, dia bagi daging dia. Ya, dia bagi tulang-tulang dia. Ya. Kemudian kalau unta, dia ada tangki air pula ya dalam badan dia. Jadi maknanya binatang-binatang ni termasuk unta merupakan ya makhluk Allah yang banyak memberikan kita panggil ya manfaat ya kepada umat manusia, termasuklah kepada baginda Nabi. Diriwayatkan bahawa setelah perang Ziqarat selesai ya, Ziqarat ni adalah
peperangan ya yang apa kita panggil ya yang tidaklah sepopular perang Badar, perang Uhud ya. Tapi salah satu sebab kita tahu perang yang Nabi sertai 27 ya. Jadi selesai ya daripada peperangan Ziqarat ya. Laila yang isteri Abu Zar ya. Isteri Abu Zar ni biasa kita panggil Ummu Zar. Ya, Ummu Zar, tetapi nama sebenarnya ialah ya Laila ya. Abu Zar Al-Ghifari ya, salah seorang daripada sahabat Nabi yang datang daripada Arab Badui. Ya, beliau duduk di kampung dia dan dulu beliau bertugas sebagai seorang lanun. Ya, mana-mana kabilah ya yang melalui kampung beliau, ya kampung Bani Ghifar ya akan diserang, dipukul ya, diambil, dirampas harta bendanya. Jadi bila dia masuk Islam berubah menjadi orang yang 180 darjah ya. Lebih baik ya ataupun jauh lebih baik daripada keadaan semasa dia jahiliah dulu. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ya, nama sebenarnya ialah Jundub bin Junadah ya, Jundub bin Junadah ya, Abu Zar Al-Ghifari. Beliau berkahwin dengan seorang perempuan yang dipanggil sebagai Ummu Zar ataupun Laila, mendekati seekor unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perempuan tadi Laila ya, dia pergi dekat dengan unta Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah bernazar ya bahawa aku akan menyembelih unta ini jika Allah menyelamatkan aku dengan menaikinya, dan aku akan memakan hati dan bonggolnya." Jadi dia ada nazar ya. Jadi nazar benda yang baik, tak ada masalah lah ya. Mendengar perkataan tersebut, baginda tersenyum dan bersabda, seburuk balasan yang kamu beri kepada unta ini adalah yang kamu niatkan. Dia kata dah lah unta ni bawa dia berperang ya, bawa suami dia berperang ya. Kalau dia tak pergi perang pun suami dia. Maknanya unta yang telah berjasa ya memberikan kemenangan pada umat Islam, takkanlah ya nazar kamu sembelih dia. Patutnya ya bagi dia makan, bagi dia keselesaan kan ya. Tapi dia ada way around, maknanya kita nak sembelih dia pula ya, nak makan hati dia pula. Jadi Nabi kata ya, bi'sa sawab ya, ataupun bi'sal jaza ya, seburuk-buruk balasan yang kamu berikan kepada unta ini adalah seperti mana kamu niat. Kerana Allah telah menaikkan kamu ke atas unta ini dan dengannya Allah telah menyelamatkanmu. Ya. Jadi tengok daripada perkataan ni nampak Laila pun terlibat sama dalam peperangan Ziqarat. Ya, dan ni biasalah ya, sebab isteri Nabi ya, salah seorangnya Aisyah, bila dia terlibat dalam perang, dia akan ditemani oleh para wanita ya, sahabiah Nabi. Antaranya ialah ibu kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim, dan beberapa orang perempuan lain ya, termasuklah ya kita kata Laila, isteri kepada Abu Zar ya, ataupun dia lebih dikenali sebagai Ummu Zar. Jadi dia telah menyelamatkan kamu ya, kamu naik atas dia telah menyelamatkan kamu. Setelah itu kamu berniat untuk menyembelihnya. Sesungguhnya tiada nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah ya. Seolah-olah ini macam kita sebut dululah ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya, satu kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya. Jadi benda-benda yang bagi orang yang berbuat baik dianggap sebagai biasa. Kita kata kalau unta tu milik kita, apa masalahnya kita nak sembelih je lah ya, sebab kita bukan ambil harta orang lain kan. Jadi bagi kita orang yang beriman, orang yang buat baik ya, sekadar menyembelih binatang milik kita tidak jadi masalah ya. Tetapi ya, kepada orang yang dekat dengan Allah ya, kedudukannya dekat dengan Allah, dipanggil al-muqarrabin ya, maka itu dianggap macam satu kesalahan ya, seperti mana kita pernah bincang di kisah 4 ya Khulafa' Rashidin di Nur Islam Academy ya, bagaimana Khalid bin Al-Walid ya, beliau telah memberikan 10,000 ya dirham kepada salah seorang pemimpin kaum ya, yang dia datang minta daripada Khalid, maka Khalid telah berikan kepada lelaki tadi, dan yang diberi oleh Khalid itu adalah milik dia. Maknanya duit dia ya, bukan duit orang lain ya. Sebab kita tahu kalau Rasulullah dapat 1/5 atau 20% kan daripada harta rampasan perang. Tapi kalau Khalid dia dapat hak dia je, tapi Khalid ada duit lain. Dia ada duit ya, daripada daripada upah ya, dia menjadi gubernur ya, menjadi wali ataupun wali kota ya, ataupun datuk bandar. Jadi oleh kerana itu dia ada upah, dia ada gaji dia, pendapatan dia, dan dia juga terlibat dalam banyak peperangan. Jadi duit-duit tu milik dia, harta tu milik dia.
Jadi dari segi apa kita panggil by right tak salah lah ya untuk dia bagi kepada seseorang yang minta ya, dan orang tu pun ada jasa terhadap Islam. Jadi dia bagi ya daripada harta dia. Tetapi Omar telah tak puas hati dengan keadaan dia tu ya, sebab seolah-olah dia terlalu sangat memuliakan lelaki tadi ya. Sedangkan kita kata lagi ada ramai orang lagi ya yang terlibat di dalam membantu Khalid di dalam memenangi banyak peperangan, terutamanya di negeri Syam. Jadi sepatutnya tak salah ya, tetapi oleh kerana Khalid bin Al-Walid ini sahabat besar ya, sahabat yang diberi perhatian oleh Nabi, malah ya sejarawan menulis ya cerita Khalid bin Al-Walid dengan tinta emas ya. So apa yang dibuat oleh Khalid tu tak sepatutnya berlaku ya. Sedangkan kita kata kalau bagi orang beriman al-abrar, orang-orang buat baik ya, itu benda yang biasa saja. Tetapi bagi orang muqarrabin yang dekat dengan Allah ya, pilihan sahabat-sahabat besar, tak sepatutnya ya kita melayan sangat ya, kadang-kadang ya nampak macam dari segi politik ya kita lebih sangat ya, sampai bagi lebih sangat pada orang tadi. Patutnya ya bagi sekadar yang perlu saja, jangan keterlaluan sangat ya. Seolah-olah nanti kalau datang gubernur ataupun datuk bandar selepas Khalid ya, mereka terpaksa buat macam Khalid buat, kerana Khalid telah buat satu presiden ya, dia dah buat satu presiden ya, dan benda tu akan direplicate oleh orang lain. Itu sudah tentu akan menyusahkan orang lain yang mungkin hartanya tak sebanyak Khalid. Jadi ya kita tengok dari segi dia sebagai sahabat besar, oleh kerana dia sahabat besar maka sudah tentu dia tidak boleh ya sewenang-wenangnya berbuat sesuatu yang nanti akan dijadikan contoh oleh orang lain, sebab dia pemimpin. Ya, kalau dia orang biasa mungkin tidak ada masalah. Jadi balik kepada Zar ya, kita kata beliau apa ya, beliau orang biasa ya, tetapi oleh kerana suaminya Abu Zar ya, orang yang disebut sebagai orang zuhud ya, orang yang banyak terlibat di dalam perkara-perkara taqarrub ila Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Beliau pula isteri kepada Abu Zar tu ya, sudah tentu mereka, keluarga mereka menjadi contoh teladan kepada orang lain ya. Sebab tu kalau kita tengok tulisan ya penulis-penulis Arab yang agak sosialis pemikirannya, cenderung kepada komunisme dan sosialisme ya, mereka menjadikan Abu Zar ya dan keluarganya sebagai contoh ya. Contoh kononnya Abu Zar ni adalah tokoh sosialis ya Muslim ataupun komunis Muslim ya, sedangkan benda tu tak adalah sampai peringkat begitu. Ya, kita kata sebab komunisme tidak membenarkan secara umum pemilikan harta secara berleluasa. Mereka boleh memiliki rumah, memiliki kenderaan sebagainya, tapi tidak seperti mana negara-negara ya yang kita kata lebih terbuka lah ya, ataupun negara-negara demokratik. Ya, jadi penulis-penulis yang cenderung pada komunisme dan sosialisme ni ya, mereka menjadikan Abu Zar sebagai contoh yang tak sepatutnya lah ya. Sebab tu sahabat-sahabat besar ni ya, kalau mereka buat sesuatu perkara, mereka kena fikir ya bahawasanya nanti akan datang orang akan jadikan sebagai contoh. Ya, macam Saidina Umar bila dia datang ke Baitul Maqdis nak menerima kunci kota Baitul Maqdis ya, Jerusalem, the old city of Jerusalem, maka Sopronius ya, ketua padri ataupun ketua gereja di Al-Aqsa ya ataupun di Jerusalem, telah benarkan Umar untuk solat di dalam di dalam gereja, sebab masjid tak ada lagi pada masa tu, belum dibina ya. Jadi oleh kerana masuk waktu asar dan Sopronius tahu Umar nak kena solat ya, walaupun mungkin dia tak tahu bahawasanya mungkin Umar telah solat jamak takdim ya, kemungkinan, tapi menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat bila mereka bermusafir keluar sebelum zuhur, mereka akan jamak takhir ya. Jadi Sopronius telah offer pada Umar untuk solat di dalam gereja ya, yang sebenarnya tidak salah, tak jadi masalah, boleh. Yang tak boleh sembahyang ni di kandang unta ya, di tempat bernajis, di tempat yang boleh menimbulkan fitnah kita kata ya. Tetapi dalam gereja tak ada masalah, kerana apa ya, kerana memang tak ada masjid lagi pada masa tu ya. Dan kalau kita boleh sembahyang dalam bangunan tu jauh lebih baiklah, kerana mungkin cuaca ya, dan faktor-faktor lain ya yang boleh kita kata, sebab dalam gereja ni bersih ya, jadi tak ada najis ya. Cuma dah tentulah ada salib ya, ada ritual-ritual agama Kristian di situ ya. Jadi Umar telah menolak daripada solat di dalam masjid, dan beliau memilih, dia ucap terima kasih kepada Sopronius, dan beliau telah minta untuk diberi peluang sembahyang di luar masjid di luar gereja ya, dan tempat
Umar solat tu telah dibina gereja, telah dibina Masjid Umar. Sampai sekarang ada masjid tu betul-betul berhadapan dengan apa ni, The Church of the Holy Sepulchre nama dia. Ya, yang merupakan salah satu daripada gereja paling suci lah, ya, one of the most sacred apa ni kanisah, ya, ataupun sacred church, ya, di kalangan masyarakat apa ni Kristian di Palestin, ya. Kerana di situ dikatakan apa ni siapa tadi, ya, Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, disalib dan dimandikan jenazahnya di situ. Ada tempat ritualnya pun kita boleh datang tengok, ya. Walaupun sebenarnya Nabi Isa tak dibunuh, diangkat ke langit, ya. Jenazah yang dimandikan tu adalah jenazah apa ni Judas Iskariot, ya, yang merupakan salah seorang daripada Hawariun, ya, pengikut Nabi Isa, yang beliau telah ditukar wajahnya, ya, untuk menyerupai Nabi Isa supaya beliau dianggap Nabi Isa, ditangkap dan dibunuh, ya. Sedangkan Nabi Isa yang sebenar telah diangkat ke langit, Judas Iskariot. Jadi maknanya nak bagi tahu Umar tak nak semayang dalam masjid sebab takut nanti kalau dia semayang dalam masjid, orang Islam yang datang kemudian yang ekstremis, mereka akan buat apa? Mereka akan robohkan gereja tadi ataupun convert gereja tu menjadi masjid. Ya, yang Sayyidina Umar tak mahu benda tu berlaku, ya, kerana ini menunjukkan tak ada apa kita panggil toleransi dalam beragama, sedangkan apa ni gereja sudah lebih dulu ada, ya. Jadi mengapa kita tidak bina masjid di tempat yang lain, ya, sedangkan kita boleh benarkan orang bukan Islam untuk terus beribadah dengan agama mereka, walaupun inna dina indallahil Islam, tidak ada agama di sisi Allah melainkan Islam, tetapi hak untuk mereka beribadah kita kena benarkan. Tetapi kita dakwahlah untuk mengajak mereka kembali pada agama Islam. Macam tu tuan-tuan. Jadi contoh-contoh yang Ustaz bagi ni, contoh Khalid bin Al-Walid memberikan lebih harta rampasan perang, ya, kepada ketua kabilah tadi, ya. Kemudian kita kata perbuatan Ummu Zar, ya, yang dia menunggang unta tadi, kemudian unta tadi telah membantu dia menyelamatkan dia dalam peperangan, tiba-tiba dia bernazar nak sembelih unta tadi, makan pula hati dia dan daging dia. Begitu juga, ya, apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi, ya, maknanya walaupun kalau orang biasa tidak ada masalah, ya, orang kecil kita kata, ya, orang yang tidak ada, ya, tidak influential, ya. Tapi kalau orang tu besar pengaruh dia, orang yang bila dia buat akan direplicate oleh orang lain, tu dia kena berhati-hati. Ya, sebab orang akan jadikan contoh, ya. Jadi sebab itu bila seseorang alim, ya, seorang scholar sebagai contoh, dia duduk dalam masyarakat, dia kena bagi contoh yang baik, ya, dan tidak menimbulkan fitnah sehingga sehingga orang, ya, orang tidak sebab orang akan tiru dia. Ya, contoh orang akan tengok kita, ya. Kita selalu duk sebut sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat. Ya, lepas pada solat orang akan tengok, ya, dia tengok, ya. Ustaz ni cakap 4 rakaat, dia buat tak, orang akan tengok. Orang pun tengok dia, oh memang betul dia buat 4 rakaat. Ya, lepas tu, ya, kadang-kadang lepas pada isyak dia nak cepat dia balik, dia tak sempat sembahyang ba'diyah isyak di rumah, jadi ada orang tanya pula. Bila jumpa dengan isteri ustaz tu, dia orang tanya, apa ni ustazah, saja nak tanya, ustaz kalau di rumah dia ba'diyah isyak berapa rakaat je? Alhamdulillah macam biasalah. Dia pun selalu duk sebut 4, memang dia buat di rumah pun dia 4 juga. Cuma itulah kadang-kadang saya tengok di masjid 4, tapi kadang ustaz lepas pada kuliah dia turun balik, lepas isyak dia balik. Itu sebab dia ada kelas malam, ya. 9 suku dia ada kuliah online. Tapi kalau di rumah macam mana? Lepas kuliah ke apa? Alhamdulillah, ya, konsisten buat 4. Maknanya orang akan jadikan kita contoh. Tapi kalau kita duk sebut, ya, ba'diyah isyak 4, tiba-tiba, ya, in reality kita buat 2, orang akan jadi apa ni? Ya, sebut 4 tapi buat 2. Jadi benda-benda macam tu, ya, ini orang biasa yang duduk pada zaman kita pun, ya, ada kesan, ada pengaruh kepada orang lain. Ini kan pula sahabat-sahabat besar yang kisahnya akan dirakamkan dalam kitab sejarah dan terus dicatat dengan tinta emas, ya. Orang akan jadikan contoh, Omar boleh buat, ya, pasal apa kita tak boleh buat? Khalid boleh buat, pasal apa kita tak buat? Ummu Zar boleh buat, dia orang akan jadikan tu sebagai precedent cases, tuan-tuan, ya. Jadi itu benda-benda yang perlu kita ambil perhatian lah. Jadi itu dianggap sebagai satu maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat bukan mana berdosa, tuan-tuan, ya, dia tak berdosa, tapi maksiat dianggap sebagai satu kesalahan kerana beliau orang besar. Beliau Al-Muqarrabin. Tuan-tuan ada 2, ya. Satu dipanggil Al-Abrar, boleh salin. Al-Abrar, orang baik-baik, ya. Kemudian Al-Muqarrabin, orang yang dekat hubungan dengan Allah, para sahabat besar sebagai contoh. Jadi mereka ni apa? Ya, mereka ni adalah orang yang akan jadi contoh pada orang lain. Jadi kena berhati-hatilah, ya. Jadi apa kita panggil, ya, menyembelihnya sesungguhnya tiada nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah, betul.
dan juga dalam perihal yang tidak kamu miliki. Kerana unta ini bukan milikmu, akan tetapi milikku. Kembalikan kamu kepada kaummu, ya, kaummu semoga Allah memberkahimu. Jadi maknanya dalam bab tadi, ya, pada hakikatnya unta itu adalah unta milik Nabi. Ya, cuma mungkin dalam peperangan dipinjamkan kepada Ummu Zar dan Abu Zar, ya, untuk ditunggang dan dijadikan sebagai apa kita panggil, ya, sebagai apa ni, tunggangan haiwan, ya, di dalam peperangan. Jadi oleh kerana itu, ya, dia apa seperti mana disebut dalam kitab Al-Maghazi, ya, Al-Maghazi oleh Al-Waqidi dan Sirah Ibnu Hisham ada cerita ni tuan-tuan, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya dia tak layak, ya, lebih-lebih lagi bukan milik dia. Macam kita lah, ya, milik orang lain tapi kita pula buat seolah-olah kita punya. Milik apa? Unta milik Rasulullah, ya, sedangkan Ummu Zar dia diberi pinjam, takkan dia nak sembelihnya, ya, sedangkan itu bukan milik dia. Itu satu lagi. Hatta kalau milik dia sekalipun, dia tak sepatutnya begitu, ya. Kerana apa? Kerana sebab orang akan tahu, orang akan ungkit balik apa Ummu Zar ni, ya, apa ni, unta dah tolong, dah selamatkan dia, bagus unta ni, tiba-tiba nak sembelih pula. Jadi isu tuan-tuan, ya. Jika kita mahu menyelidiki secara mendalam tentang, ya, keagungan makna al-wafa di dalam kehidupan Rasulullah, al-wafa kesetiaan. Ya, kesetiaan ni bukan pesir kesetiaan tu mana loyalty semata-mata. Loyalty yang kita faham, ya, tetapi loyalty yang lebih luas cakupan dia tuan-tuan, ya. Dia punya coverage dia lebih luas lagi. Ya, termasuklah tadi menyayangi binatang, ya, kerana binatang tu ataupun haiwan tu ada jasa, ada sumbangan, ada contribution. So kita make sure, ya, supaya binatang tu diberikan haknya, ya, tak kalah nak sembelih, biarlah sembelih binatang yang lain, ya. Yang ini special, biarlah dulu, ya, kita kata, sebab dia ada manfaat, ya. Jadi macam tu. Maka kita akan mendapati contoh-contoh teladan yang agung, ya, yang mencukupkan kita semua untuk mengambil teladan daripadanya. Memanglah sebab Rasulullah ni adalah, ya, kita panggil uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, demi sesungguhnya pada batang tubuh Nabi, pada akhlak, pada perbuatan, ya, Nabi itu ada akhlak yang ada contoh teladan yang terbaik, tuan-tuan. Okey, ya, selesai kita bab 22. Kalau ada soalan silakan. Ada apa? Haji Mak Syah, ya, Kak Mariatun, silakan. Ustaz, Ya, silakan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiada nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah. Itu Ya. maksudnya apabila kita bernazar tu Tak mesti boleh yang baik-baik lah. Ya, betul lah. Ya, bernazar nak apa tadi kita kata, ya. Cucu kita ambil exam. Ya, kita kata, ya Allah, ya, kalau cucu aku dapat 12A, aku nazar nak puasa sunat Isnin Khamis, ya, sepanjang bulan Syakban contoh, ya. Maknanya ada 4 minggu Syakban, Isnin Khamis. Benda baik, boleh lah, ya. Walaupun Imam Malik kata makruh, ya, kerana kalau kita nak nazar je lah. Ya, kalau kita nak puasa je lah, ya, apa nak nazar. Seolah-olah macam kita bagi amaran pula, ya Allah, kalau kau bagi 12A pada cucu aku, ya, aku akan puasa Isnin Khamis. Tapi kalau kau tak bagi, sorry lah, tak puasa. Seolah-olah macam tu. Imam Malik melihat the other way around. Dia melihat, dia kata benda ni makruh. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i kata benda tu termasuk perkara sunat, nazar. Cuma pada nazar benda yang baik. Ya, maknanya bernazar untuk macam tadi puasa sunat, bernazar untuk sedekah, bernazar untuk infakkan masa kita, ya. Kita tengok, kita pergi rumah anak yatim sebagai contoh, kalau di kampung Ustaz tu, ya, banyak rumah anak yatim, kita pun pergi, bila kita pergi kita tengok, ya, kita nak bagi beras, kita tengok berasnya banyak, ya, di store pun banyak beras sampai berkulat kita kata, ya. Nak bagi tepung, nak bagi roti, nak bagi apa pun macam-macam benda dah. Tapi kita tengok pelajar-pelajar di situ, ya, buku rujukannya kurang, so kita belikan references, ya, buku-buku rujukan. Ataupun kita tengok pencapaian bahasa Inggerisnya kurang, kita pula, ya, English kita bagus, ya. Walaupun kita bukan guru bahasa Inggeris, tapi English kita bagus. Ya, kita belajar di UK ke, belajar di New Zealand ke apa dulu kan. Jadi English kita bagus. So basic-basic untuk budak-budak sekolah rendah ataupun sampai form 3 itu tak ada hal lah. Untuk SPM level mungkin nak kena cari guru TESOL lah, ya. Tapi kalau setakat untuk mengajar English basic, communication, ya, juga grammar sikit, untuk writing dan sebagainya, kita rasa boleh. So kita sumbangkan tenaga kita. Kita nazar, ya, boleh tak? Boleh. Itu tak ada hal. Tapi pada maksiat tak boleh lah. Ya, benda-benda yang dianggap maksiat tak boleh, ya. Okey, boleh Kanam. Ya, Boleh, silakan. maknanya Ya. nazar tu hukumnya wajib lah Ustaz. Kalau sudah nazar, maka wajib lah, ya. Asal-asalnya puasa Senin Khamis itu sunat muakkadah. Tapi kalau kita sudah nazarkan, maka hukumnya wajib. Cuma yang lebih baik kita jangan tetapkan hari.
Contoh kita kata, ya Allah, ya aku nazar nak puasa sunat Isnin Khamis. Sudahlah. Ya, jangan kata Isnin Khamis pada minggu ni. Kalau minggu tu kita sakit macam mana? Lebih baik kita tak sebut, ya, kita tak specify tarikh tu. Kita specify Isnin Khamis, ya, tetapi kita buat apa ni, open aja, ya. Jadi maknanya kalau minggu ni sihat, minggu ni lah. Kalau minggu depan sihat, minggu depan, ya. Jadi maknanya kita tidak apa ni, memaksa diri kita, ya, sebab nazar hukumnya wajib. Jadi kalau kita tak buat, kena bayar kafarah pula, ya. Jadi lebih baik kita jangan spesifikkan dia punya tarikh, ya. Kita spesifikkan Isnin Khamis saja. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita kata nak puasa sunat apa ni, hari putih sebagai contoh. Hari putih pun jangan sebut bulan Rejab contoh kan. Sebab kalau bulan Rejab 13, 14, 15 kita ada urusan lain yang tak boleh nak puasa. Macam mana? Ya, sedangkan puasa puasa hari putih ni dia package dia 3 hari. Kalau kita puasa 13, 14, 15 tak buat, so dia tak menempati package dia. Dia tak complete lagi. So kita kena ulang pula pada bulan Syaban. Jadi lebih baik kita kata, ya Allah, ya, kalau anak buah aku ataupun cucu aku dapat 12A SPM, ya, aku nak puasa sunat 13, 14, 15 hari putih. Tak spesify pun. Kalau bulan Rejab tu kita okey, kita buatlah. Kalau tak boleh, ada masa lagi bulan Syaban. Kalau bulan Syaban pun tak boleh, ya, lepas pada Ramadan. Ya, begitulah sebagai contoh. Jauh lebih baik dan lebih play safe lah, lebih selamat tuan-tuan. Okey, orang lain ada apa? Silakan. Ya, kan orang ini ada apa? Ustaz, Ya, sama-sama. Ustaz, nazar yang maksiat tadi tu, kalau kita tak perlu buat, jadi kita tak ada apa-apa kafarah ke ataupun setelah tu lah, ada apa-apa yang kita perlu ganti ke? Macam mana tu Ustaz? Sepatutnya kena ada gantilah, ya. Macam kita kata Umar Ibn Al-Khattab, ya, beliau ada bernazar untuk iktikaf di Masjid Aqsa, ya. Jadi masa tu Masjid Aqsa belum jatuh ke tangan umat Islam. Ini zaman Nabi, ya. Kita tahu zaman Nabi, ya, Masjid Aqsa ataupun Jerusalem belum jatuh ke tangan umat Islam. Jadi Umar ada bernazar zaman jahiliah dulu. Sebab tuan-tuan tahu kan, ya, Arab jahiliah ni, ya, ibadahnya kuat, ya. Arab jahiliah ni dia, ya, Ustaz selalu sebut, ya, mereka menyembelih, ya, tapi kerana berhala, ya, mereka ada puasa kita panggil puasa tertentu lah, ya. Mereka ada buat puasa hari kita panggil sebagai contoh, ya. Hari-hari tertentu, ya, 13, 14, 15. Ya, ada puasa-puasa tertentu lah yang mereka buat, ya. Yang diwarisi daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Mereka ya, termasuk kalau kita tengok dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya, kitab comparative studies, ya, tentang agama-agama termasuk zaman jahiliah, ya. Orang Arab jahiliah ni mandi junub, tuan-tuan. Mereka tahu zina tu haram, ya, mereka mandi junub, ya. Mereka juga sebab sebahagian ibadah yang mereka buat tu mereka warisi daripada Nabi Allah Ibrahim. Mereka tawaf, ya. Malah dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya, mereka juga buat umrah. Ya, setakat selama ni Ustaz jumpa hanya buat haji saja. Ya, rupanya umrah pun ada juga, bukan tawaf saja. Jadi kita tambah maklumat lah. Ya, jadi maknanya ada umrah, ada haji, ya, ada tawaf, ya, ada bernazar, ada nazar, ya. Di kalangan masyarakat Arab pun ada nazar. Ya, dan mereka tahu kalau tak buat kena kafarah, ya. Jadi maknanya masyarakat Arab ni macam-macam dia buat. Ya, cuma sayang bila Nabi bawa agama, ya, untuk membersihkan agama Nabi Ibrahim, mereka tak boleh terima. Maka mereka lawan Nabi dalam peperangan sebagai contoh, ya. Kerana Nabi memberi fokus pada tauhid. Ya, mereka percaya tak pada Tuhan? Mereka percaya. Ya, tetapi mereka percaya pada Tuhan, ya, yang menguasai seluruh dunia dalam bab-bab yang besar saja. Dalam bab-bab yang kecil, ya, dalam kita kata al-umurul izam, dalam bab-bab yang besar, ya, itu Allah buat. Mencipta tu Allah buat. Ya, menjadikan langit bumi Allah, menurunkan hujan Allah, ya, yang Maha Esa, ya. Jadi kita panggil membuat, ya, gunung ganang, lautan sebagainya, itu semua Allah. Tapi benda-benda kecil macam mengkabulkan doa sebagai contoh. Ya, ataupun kalau anak sakit nak ubat, nak bagi sembuh sebagainya, ya, mereka percaya pada pawang, mereka percaya pada bomoh. Jadi maknanya macam masyarakat kita juga, sembahyang. Tapi bomoh percaya, ya, tangkal mangkal pakai lagi, ya. Jadi maknanya kalau kita kata mereka tak percaya Allah, mereka percaya. Tetapi mereka juga percaya, ya, itu syirik lah. Ada manusia, ada jin, ada syaitan dan sebagainya yang juga ada kuasa. Yang kecil-kecil ini mereka ada kuasa. Yang besar-besar bagi pada Allah,
yang kecil-kecil, ya, dipanggil al-umur al-haqirah, umur yang benar-benar kecil, ada makhluk yang ada kuasa. Itu syirik lah tuan-tuan, tak boleh. Ya, sebab contoh macam kalau kita di kampung contoh, ya, ada persatuan silat contoh. Persatuan silat, ya. Jadi persatuan silat ni kita tahulah, ya. Dia ada mandi minyak, ya, untuk convocation tu ada mandi minyak. Ya, ada jalan atas bara api, ya. Ada ambil apa ni pokok bunga tengah-tengah kubur waktu malam pukul 12 tu, ya. Ada dia test siapa yang berjaya berjaya, tak berjaya tak berjaya. Ya, dan macam-macam lagi, ya. Dan mereka percaya bahawasanya mereka boleh buat benda-benda tersebut kerana kesaktian pada tok guru tu. Pada apa kita panggil tok guru silat tu. Jadi mereka kata dengan berkat tok guru ni, ya, mereka sembahyang macam biasa, sembahyang 5 waktu, tok guru pun sembahyang jadi imam lagi. Tetapi dia percaya tok guru ada sakti. Ada sakti tu tak boleh tu. Sebab ilah tu, ya, sembahan tu maknanya yang ada kuasa mutlak hanyalah Allah, ya. Orang lain tak boleh. Walaupun kita nampak dia macam ada sakti, tak boleh. Ya, jadi kalau ada tu syirik. Orang kafir Quraisy, ya, benda tu yang dia tak boleh terima Nabi SAW. Yang lain dia puasa, Nabi puasa dia seperti mana, ya, mereka puasa. Nabi bernazar macam orang-orang dulu juga. Hatta kita sebut Sayyidina Umar tadi. Jadi bila dia bernazar, ya, untuk iktikaf di Masjid Aqsa, sedangkan Masjid Aqsa tak jatuh lagi zaman Nabi. Jadi Umar datang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku zaman jahiliah ada nazar." Ya, jadi dia macam Nabi suruh dia batalkan nazar. Tapi dalam hadis tadi tak ada pula cerita dia bayar nazar, ya. Sebab mana sesuatu yang kita rasa almost impossible. Pada masa tu orang tak tahu, ya. Masjid Aqsa ni suatu masa nanti Jerusalem akan jatuh ke tangan umat Islam, orang tak tahu. Cuma tak adalah disebut secara detail, ya. Adalah para ulama yang sebut, ya. Walaupun kalau nazar pada benda maksiat patutnya tak payah. Atau nazar pada benda-benda yang luar biasa, tak apa. Kalau dibatalkan pun tidak perlu dibayar nazar. Sebab dalam hadis ni pun tak cerita kan yang Zar tadi. Ya, cuma ada sebahagian para ulama kata kena bayar juga. Ya, jadi ada khilaf di situ. Ya, kalau kita ambil pandangan yang mengatakan tak perlu kerana macam maksiat tadi kan, ya, kita nazar. Contoh kita kata kalau persatuan persatuan kita menang, ya, pertandingan apa sebagai contoh, pertandingan apa-apalah yang baiklah, ya, pertandingan, ya, kita pun nak buat benda maksiat contoh, ya, sebagai contoh ada orang yang nak botakkan kepala ni kalau main bola kan, ya, dia penyokong JDT lawan dengan Kedah, ya, contoh, so JDT menang, Kedah kalah, dia kata kalau menang JDT, ya, aku nak botakkan kepala, dia kata, ya. Jadi secara umum itu dianggap maksiat. Walaupun botak kepala tu tak salah asalnya. Nak pergi kedai gunting, nak botak lah. Tapi pasal apa kaitkan dengan kemenangan tadi? Sedangkan botak kepala tu adalah ibadah. Ya, contoh kita lepas pada tawaf kan. Ya, kita lepas tawaf kita sa'i, lepas sa'i kita nak tahallul. Okey, botak kepala boleh. Ya, sama ada daripada tahallul haji ataupun tahallul umrah boleh. Ya, jadi oleh kerana dia adalah ibadah, kita tak boleh saja-saja menang bola, kita cukur kepala. Jadi benda tu dianggap sebagai nazar pada perkara maksiat. Walaupun kita nampak, apa salahnya? Tapi tak boleh. Ya, pasal dia dikait, nazar adalah agama. Nazar adalah ibadah. Ya, cuma soalan Kak Normah tadi, ya, adakah, ya, perlu dibayar nazar atau tidak? Sebahagian memang kata perlu dibayar nazar. Ya, nanti kalau datang bab dia kita akan cerita lebih detail lah. Ya, secara umum dia dua-dua pendapat tu ada Kak Normah. Dua-dua ada pendapat tu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama. Mungkin Tuan-tuan, ada sebab soalan? kita tak buat maksiat tu dah satu kebaikan kan Ustaz kan. Jadi Betul, pun ya. betul. Sebab tu ulama yang kata tak perlu, ya, kerana apa? Kerana bila kita tak buat, kita dah menyelamatkan diri kita daripada berbuat maksiat. Satu benda yang bagus kan. Jadi pasal apa pula kita perlu bayar? Itu ulama yang mengatakan tak perlu bayar kafarah. Tak perlu bayar denda, ya. Kerana kita telah diselamatkan oleh Allah daripada melakukan nazar tersebut. Tak perlu, memang tak perlu tuan-tuan. Ya, sebab apa? Ya, macam contoh ni Nabi kata tadi. Kalau nak nazar iktikaf, baik iktikaf di Masjid Haram Mekah, lagi besar pahalanya 100,000 kali ganda. Ataupun Masjid Nabawi kan 1,000 kali ganda. Iktikaf di Masjid Aqsa memang besar juga, ya. Tapi tidak melebihi Masjid Nabawi. Ya, dua riwayat kan. Satu kata iktikaf solat di Masjid Al-Aqsa sama pahala macam Masjid Madinah, ya, 1,000 kali. Satu lagi kata 500. Katalah kita ambil yang 500, ya, tetap juga dia lebih rendah daripada Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Jadi pasal apa kita nak iktikaf di sana? Kalau kita dapat peluang pergi tu lain, tapi masalahnya Umar Ibn Al-Khattab dia telah bernazar. Itu isu dia tu. Pasal dia nazarkan.
Sedangkan benda tu kita kata masa tu almost impossible. Ya, untuk ni Masjid Al-Aqsa tu jatuh ke tangan umat Islam. Ya, sebab masa tu masih di bawah apa kita panggil, ya, masih lagi di bawah Kristian lah. Ya, masih lagi di bawah Byzantine Empire pada masa tu. Macam itulah ya tuan-tuan. Jadi dua-dua pendapat tu ada. Cuma dalam konteks tadi kalau kita mengambil pandangan yang kata tak perlu, macam Kak Domah sebut tadi lah. Ya, poin besarnya ialah kita nazar nak buat maksiat dan kita tak buat maksiat tu. Itu satu perkara yang sudah menyelamatkan kita daripada maksiat. Itu benda yang bagus dah. Pasal apa perlu kita bayar nazar sebagai contoh, ya. Okey, tuan-tuan ada apa lagi? Silakan. Sebelum kita tamat masuk perdamaian, kalau ada apa-apa. Ya. Tuan-tuan ada apa? Syarin, ada apa Syarin? Mungkin Syarin ada baca daripada mana-mana, boleh share. Kalau ada, ya. Ya, Ustaz, kiranya yang selama ni al-wafat ni, kita belajar ni, ada maksud dia tak satu lah, banyak lah Ustaz kan. Betul. Belajar yang sebelum ni, kesetiaan pun al-wafat, menepati janji pun al-wafat, menghargai pun al-wafat, syukur Betul. nikmat pun al-wafat, patuh mak bapak pun al-wafat. Ya. So, banyaklah Luas. benda-benda yang kita buat ni sebenarnya dalam kategori Al-Wafat. al-wafat tu. Ya, betul, betul. Ya, sangat tepat sekali. Maknanya tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita melimitkan, kita menghadkan al-wafa tu untuk, contoh kita kata kesetiaan. Kalau kita janji, kita tunai. Ya, lawan bagi al-wafa adalah khianat, kan? Ya, memang kita khianat. Kita janji, kita khianat. Ya, kita kata kita nak tunaikan hutang sebagai contoh di ujung bulan Januari, tiba-tiba kita tak buat. Maknanya kita dianggap tidak ada wafa di situ. Ya, mana kita telah mengkhianati. Ya, bukan tu saja tuan-tuan. Ya, tetapi lebih pada tu lagi. Ya, dalam konteks menyayangi, mengasihi, menghargai itu pun al-wafa juga. Ya, contoh kita kata macam Nabi tadi. Ya, oleh kerana unta tu banyak jasa bawa para sahabat untuk pergi ke medan perang. Malah dalam peperangan pun digunakan. Ya, malah mereka selamat daripada serangan tentera musuh, ya, dengan kehebatan unta tadi. Dia boleh berlari laju, ya, boleh menyelamatkan orang kejar tak dapat sebagai contoh, ya. Jadi maknanya jasa dia banyak. Jadi pasal apa kita nak sembelih dia pula? Ya, pasal apa nak sembelih? Sedangkan dia terbukti dia boleh buat kerja, dia boleh deliver. Jadi patutnya dalam peperangan akan datang kita gunakan lagi unta tu. Pasal apa kita nak sembelih dia? Itu pun dianggap sebagai wafat. Luas, betul. Ya, Syarid. Memang luas, ya, apa yang disebut sebagai al-wafa oleh penulis kitab kita ni, luas, ya. Begitu juga kita tengok perdamaian nanti macam tu juga. Jadi wafa ni bukan kepada manusia sesama manusia saja, manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hubungan dengan Khalik, dan juga manusia dengan persekitarannya, ya, dengan kita panggil, ya, dengan rumahnya, dengan binatang ternaknya, ya. Hatta, ya, dalam konteks baginda Nabi ni memang termasuklah, ya, Nabi dengan kanak-kanak, ya, Nabi dengan orang kafir, Nabi dengan, ya, golongan yang kita kata membenci Islam dan sebagainya. Dan kadang-kadang kerana sifat wafat Nabi itu menyebabkan orang tertarik untuk menerima Islam, tuan-tuan. Ya, jadi luas, ya, dia punya konsep. Okey, kalau tak ada apa kita masuk bab ke-23, ya, perdamaian merupakan antara akhlak Islam, perdamaian. Maknanya dalam hidup ni kita kena berdamai dengan hati kita. Kita kena berdamai dengan jiran, ya, berdamai dengan apa? Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdamai dengan apa lagi? Dengan luas, tuan-tuan. Kita akan tengok, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul An'am, surah yang ke-6, binatang ternak, ya, ayat 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum darussalam inda rabbihim. Ya, lahum bagi mereka, ya, orang-orang beriman itu darussalam, ya. Darussalam salah satu daripada nama syurga. Darussalam, ya. Maknanya apa? Maknanya dar, mana negeri, assalam. Negeri assalam adalah negeri yang penuh dengan kesejahteraan, syurga lah. Ya, sebab itu, ya, dikaitkan, ya, salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala itu assalam. Allahumma antas salam sebagai contoh, kan? Ya Allah, engkaulah assalam. Wa minkas salam, daripadamu lah dapatnya kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, Maha Suci Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Engkaulah yang memiliki al-jalal, keagungan, ya, keperkasaan, wal ikram, dan kemuliaan. Ya, kita baca selepas daripada istighfar 3 kali, kan? Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya memang assalam itu nama Allah. Darussalam negeri yang Allah buat untuk orang-orang beriman.
ya, bukan sekadar untuk abrar, ya, bukan untuk muqarrabin, untuk abrar juga kita kata, ya. Jadi kalau orang tanya kita, Darussalam itu salah satu daripada nama syurga. Inda rabbihim, yang berada di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan tu maknanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi itu bukan fizikalnya. Oh, kita kata dekat dengan Allah, memang dekat dengan Allah, ya. Tapi maksud dekat itu dari segi kemuliaan. Ya, daripada segi kemuliaan, bukan kedekatan fizikal. Ya, contohlah kita kata, ya. Contoh kita ada kawan, ya. Kawan tu baik dengan Sultan Selangor contoh. Ya, jadi kita pun jumpa dengan dia, ya. Contoh dalam majlis apa-apa, dia pun ada kawan kenal. Dia kata, apa ni Ustaz? Ya, ni sahabat saya ni. Kita pun kita pun kenal dia. Ni Datuk Fulan bin Fulan. Oh ya ke? Datuk ni dia dekat dengan Sultan ni. Ustaz ada apa-apa hal dengan istana, Ustaz boleh hubungi Datuk ni. Bukan maknanya dekat tu dia duduk dalam istana. Bukan makna dekat tu dia duduk Shah Alam. Kadang-kadang tak duduk Shah Alam pun, ya. Mungkin dia duduk di Kuala Langat. Dia duduk di Ulu Langat, ya. Tapi dia dekat dengan Sultan sebab apa? Sebab dia boleh telefon Sultan direct. Ya, dia ada hal apa-apa dia boleh masuk istana walaupun tak ada appointment. Itu makna kedekatan, ya, dari segi hubungan baik dia, dari segi kemuliaan dia. Jadi bila kita sebut inda rabbihi ataupun inda rabbihim, bukan makna dekat dari segi fizikal, ya, tetapi dekat dari segi kemuliaan. Jadi bila disebut syurga tu dekat dengan Allah, dia dekat dari segi kemuliaan. Itu maksud dia, tuan-tuan, ya. Wa huwa waliyuhum, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala adalah waliyuhum. Wali makna penjaga. Penjaga, penolong, ya, bima kanu ya'malun, ya, disebabkan apa yang mereka buat masa di dunia dulu. Jadi sebab apa manusia boleh masuk Darussalam? Kerana amal mereka di dunia. Ya, ni kita kata cause and effect punya relationship lah, ya. Disebabkan dulu kita buat baik, maka ya apa dia punya efek dia? Efeknya dapat masuk syurga. Dulu kita buat contribution pada agama, kita tolong orang, kita buat benda baik secara umum kepada manusia, bukan mesti orang Islam saja. Kita buat baik pada semua, ya, buat baik tu pada semua. Hatta binatang-binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, tanah dan sebagainya. Sebab tu orang Melayu kata berbudi pada tanah, ya, berbudi pada tanah. Sedangkan kita tanah ni kita pijak je, kita ludah je, kita buang air kat situ, ya, maknanya tak ada kemuliaan pun. Tetapi tak, ya, kerana apa? Kerana memang, ya, kita tinggal di situ. Kita datang daripada tanah, kita mati besok dihantar masuk dalam tanah, dan kita dipanggil ke mahsyar juga dibangkitkan daripada tanah. Ya, maknanya kemuliaan tu daripada tanah tu disebut secara umum, memang manusia daripada tanah. Kullukum min Adam, setiap kamu berasal daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu berasal daripada tanah. Semua kita ada elemen tanah dalam tubuh kita. Ya, di samping elemen air, ya. Air lebih banyaklah, ya, tanah tak sampai 20%, betul lah, ya. Tetapi maknanya nak sebut bahawasanya memang kita dengan tanah tu sangat sinonim. Ya, malah kalau orang meninggal dikebumikan dalam tanah, ya. Kerana itu memang tempat tinggal kita, ya. Sementara kemudian dibangkitkan dan dimasukkan dalam syurga Allah, mudah-mudahan. Jadi balik pada cerita tadi, kita nak kata, ya, bila orang Melayu kata berbudi pada tanah, maknanya walaupun tanah tu nampak hina, ya, tetapi kita disuruh berbudi pada dia. Berbudi pada dia sebenarnya, dia akan balik bagi balasan yang baik pada kita. Ya, kita letak biji benih yang baik, kita siram air, ya, kita jaga, letak baja, ya, jaga supaya jangan serangga makan sebagainya. Bila dah ada buah, kita balut buah tu. Maknanya kita berakhlak baik dengan tanah, dan akhirnya tanah memberikan pulangan yang baik pada kita. Ya, dapat buah, ya, kita kata, ya. Kita nak tanam kan, mesti kita tanam menggunakan tanah, walaupun boleh gunakan kaedah hidroponik, ya, betul lah. Ya, tetapi secara umum pokok-pokok besar memang menggunakan tanah. Ya, tak boleh nak tanam pokok-pokok besar dengan hidroponik punya pendekatan saja. Ya, tak menasabah. Kita kata pokok-pokok bunga, pokok kecil-kecil mungkin boleh. Ya, tapi yang besar-besar tak mampu kita. Mesti nak menggunakan medium tanah juga, ya. Even kalau orang yang bersentuh, ya, dengan apa kita panggil, dengan jilatan anjing, ya, memang nak menggunakan tanah juga. Salah satu daripada 7 cucian tadi. Jadi, ya, berbudi pada tanah tu nampak macam nak buat apa budi pada tanah, seolah-olah. Ya, tapi macam tadilah, ya. Itu merupakan akhlak Islam juga. Sebab tu kita kena berdamai dengan tanah. Tak boleh saja-saja kita panggil, ya, sebab dia ada kemuliaan dia. Ya, terutamanya tanah umat Islam. Kita tak boleh jual tanah umat Islam ni, ya. Tanah Palestin, ya, dihukumkan haram bagi mana-mana Muslim Palestin, ya, yang mereka diberikan tawaran hebat, ya, berjuta-juta ringgit, kadang-kadang berjuta-juta dolar Amerika,
Ya, mereka nak beli rumah, tanah dan sebagainya. Ya, jadi orang Arab ni sanggup dihalau keluar, bertahan mereka. Ya, macam orang Gaza ni dia dah disuruh keluar. Ya, disuruh keluar pergi ke Mesir, pergi ke Semenanjung Sinai. Dah ada projek antara Kerajaan Haram Israel dengan Mesir ya, untuk menempatkan penduduk Gaza. Sebab apa ni rejim Tel Aviv nak ambil alih Gaza tu, dia ada projek masa depan ni, projek antarabangsa dia. Ya, nak jadikan Gaza tu sebagai apa kita panggil new city untuk mereka kan. Jadi mereka ada projek ya, tapi orang Gaza masih bertahan ya. Mana-mana yang mereka boleh pertahankan, mereka tetap bertahan juga tuan-tuan. Dan ini merupakan bukti bahawasanya mereka patuh pada fatwa apa kita panggil ya, mufti Palestin, bahawasanya tidak ada mana-mana umat Islam yang dibenarkan untuk apa ya, untuk menjual apa tadi ya, untuk menjual tanah. Dia tak boleh tuan-tuan. Memang tak boleh ya. Sebab apa? Sebab memang tadilah kita kata ya, dalam bab yang berkaitan dengan apa? Dengan tanah ya, tanah Palestin, tanah umat Islam, tak boleh kita nak jual. Okey, tuan-tuan ya. Itu mukadimah Ustaz. Kalau ada apa-apa soalan silakan. Kalau ada apa-apa? Ada? Tak ada ya? Ya. Tak, saya nak tanya. Ya. Apa manfaat dari doa yang kita baca Allahumma antas salam lepas setiap solat? Yang pertama itu pujian kita pada salah satu sifat Allah kan ya. Sebab tu Allah kata dalam ayat yang keberapa tu? 2 ayat terakhir kan dalam surah Al-Isra tu ya. Ayat yang kedua terakhir tu berapa ayat dia? 128 129 tu kan ya. Di hujung tu bukan ya, 110 111 tu tengok balik ujung surah Al-Isra. Ya, qul Allah awidu ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi kalau kita menyebut Allahumma antas salam, sebab as-salam tu memang sifat Allah. Salah satu nama Allah ya adalah as-salam. Jadi memang berdoa kita digalakkan ya untuk menyebut mana-mana sifat-sifat Allah tu. Ya, kalau kita nak minta rezeki kita sebut Ar-Razzaq, kalau kita nak minta ampun Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kalau kita nak minta ya Allah bantu kita Al-Qahar, ya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya sesuai dengan sifat-sifat Allah yang 99 tadi. Ya, jadi as-salam salah satunya. Jadi sebab apa? Ya, sebab kita nak berdamai dengan semua benda. Ya, termasuk berdamai dengan Allah. Kita buat jahat selama ni, kita buat dosa, kita buat kesalahan, ya, dan kita mengaku kita buat salah. Sebab tu istighfar, astagfirullah. Kalau kita tak ada dosa pun, katalah dosa kita Allah dah ampun, tetap istighfar. Kerana istighfar tu secara umum, ya, untuk umat manusia, untuk orang Islam, supaya mengingatkan diri dia bahawasanya dia hamba Allah. Ya, macam kita kata Nabi istighfar, kita kata, ya, istighfar Nabi, ya, tak kurang daripada 70 kali, kadang-kadang mencecah 100 kali. Sedangkan Nabi maksum. Pasal apa Nabi istighfar? Ya, patutnya Nabi tak perlu istighfar, Nabi maksum. Tak, Nabi ajar juga. Jadi kalau Nabi yang maksum beristighfar, mengapa kita tidak istighfar? Lepas istighfar, Allahumma antas salam. Sebab ini adalah konsep perdamaian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut nama Allah. Memang nama Allah as-salam. Ya, malah kita nak minta as-salam daripada Allah. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. Ya, wa minkas salam. Dan daripadamu lah keluarnya as-salam, kesejahteraan, keselamatan. Ya, jadi perdamaian dan sebagainya. Kalau kita tengah berperang, kita mengharapkan perdamaian. Kalau kita berperang dengan diri kita, masih dalam konflik untuk menjadi lebih baik, ya, kita minta Allah damaikan hati kita supaya lebih tenang. Jadi kaitan itu sangat berkait ya dengan keperluan kita sebagai manusia. Jadi tak rugi ya. Lebih-lebih lagi dia datang daripada petunjuk Nabi. Lagilah. Sebab tu secara umum Kak Nam ya, bila benda tu datang daripada Nabi, Nabi dah tunjuk, follow saja. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu hikmah dia. Tapi sekarang kita dah tahu hikmah, lagi-lagi lah kita kena buat, jangan tinggal. Ya, terutamanya selepas daripada ya solat fardu. Ya, basic je tuan-tuan. Ya, lepas tu baru minta yang lain. Jadi konsep menyebut nama Allah dengan sebab kita menyebut salah satu daripada 99 nama Allah tu menyebabkan doa kita jadi lebih mustajab. Sebab kita sebut nama Allah. Qulidu Allah, sebutlah nama Allah. Ya, awidu ar-Rahman ataupun sebut Allah yang ar-Rahman. Ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana-mana yang kamu seru semua tu al-asmaul husna. Ya, maknanya ketika kita berdoa minta dengan Allah, sebut kita hajat kita yang mana satu? Hajat kita macam-macam. Ya, tapi untuk package selepas solat memang ditetapkan as-salam. Ya, selepas istighfar as-salam. Ya, kerana apa? Kerana kita tahu kita buat salah. Sebab tu istighfar.
Kemudian kita tahu ya, yang boleh memberi kedamaian kepada kita Allah, sebut assalam. Itulah ya, kalau kita boleh ambil sedikit pengajaran daripada tu. Kak ya, ada lain, silakan tuan-tuan. Ustaz, Faham Ustaz. Terima Ya. kasih. Ustaz, Ya, macam tadi dengan unta tu dia dah berbakti bawa pergi perang kan Ustaz? ya betul. So kalau misalnya stray cat datang ke rumah, kita Kalau apa? bagi stray cat Oh, stray cat, ya. datang ke rumah, jadi dia punya manfaat pada kita tu apa Ustaz? Manfaat pada kita. Yelah kalau kita dah bagi makan apa semua, tapi nothing in return macam unta tadi tu. Oh, kalau secara umum kita buat baik ni sebenarnya kita tidak mengharapkan balasan baik daripada orang yang sama. Ya, macam kita kata kita tolong orang kan. Kita kata ada orang miskin. Kita kata apa ni ustaz buat dalam bentuk manusia lah. Stray cat tadi contoh juga kan. Ada orang miskin datang minta bantuan sebagainya. Kita pun bagi dia makan, bagi minum. Kita rasa apa manfaat kita dapat? Yang pertama kita dapat pahala. Yang kedua mudah-mudahan keberkatan sebab bila dia orang lapar ni kalau kita bagi makan, dia doa kau-kau punya untuk kita. Ya, selalu kan kita sebut kan kita bagi. Ya, mudah-mudahan murah rezeki tuan ya. Ustaz bagi contoh dekat dekat petrol station je tuan-tuan. Tak kira lah petron ke ya, mana-mana petrol station. Ya, kita ambil minyak, kita datang tengok ada orang dia tanya. Tuan Haji dia panggil kan? Encik ke apa dia panggil nak cuci tingkap ke? Kita boleh silakan. Ya boleh ya. Sebenarnya itu memang servis yang dibagi kat kita ya. Walaupun kita tak minta tapi kadang dia offer ya. Dia tengok cermin kereta kita mungkin kotor ke ya, berabuk kita panggil berlumpur dan sebagainya, dia nak tolong. Boleh insya-Allah, tak ada masalah, silakan ya. Sambil kita isi minyak dia pun cucikan ya. Kemudian dah habis cuci dia lap, dia elok-elok, kita kata bersihlah. Ya alhamdulillah ya. Kita pun hulur duit kat dia. Bukan hulur banyak pun RM5. Kita kata ya, kita pun bagi RM5 kat dia. Ya dia kata tak apa, saya dah ada gaji. Memang dia dah ada gaji tuan-tuan. Kita kata ni hadiah saya nak bagi. Ya, dia pun macam berat nak ambil. Dia kata tak apa, saya ada gaji. Ya, pasal CCTV ada kat situ. Ya, mungkin bos dia akan tanya, pasal apa kau minta duit? Dia tak minta duit. Kita nak bagi. Ya, saya nak bagi. Ini hadiah. Kita kata, ya. Bila dia dapat tu, dia pegang duit tu, ucap terima kasih dekat kita. Terima kasih Tuan Haji. Ya, mudah-mudahan Allah murah rezeki. Doa dia. Ya. Stray cat Kak Mariatun, dia tak boleh doakan kita. Dia berdoakan ni. Cara dia berdoa kita tak tahu. Binatang-binatang dengan cara dia sendiri. Paling kurang Kak Mariatun, ya, kita kena tengok benda tu sebagai pulangan yang baik. Ya, maknanya dia doakan kita. Binatang-binatang tak ada dosa. Ya, binatang tak ada dosa. Ya, dia tak ada undang-undang. Ya, dia bukan mukallaf. Ya, yang ada tanggungjawab bersembahyang sebagai tak. Ya, tapi dia doa secara baik. Ya. Dan kita tahu rumah-rumah yang didatangi dengan binatang-binatang termasuk stray cat tadi, ya. Mudah-mudahan ya ada keberkatan ya. Mudah malaikat tengok ya dan malaikat doakan rumah kita mudah-mudahan. Jadi kita kena tengok pulangan spiritual ya. Memang dari segi fizikal, dari segi financial mungkin kita tak dapat, kita kena belikan ya. Kadang orang datang rumah kita, rumah ustaz ada kucing ke? Ustaz kata tak ada. Dulu ada kucing tapi dah mati ya. Ada 2 ekor datang entah daripada mana datang dia. Main-main dekat kaki kita, duduk dekat kereta semua sebagainya kadang-kadang. Jadi macam pengawal rumah pula. Ya? Kadang-kadang kita kata, daripada mana ni? Kucing siapa? Tapi macam tadilah sebab dia dah datang, kita belikanlah makanan. Ya, belikan makanan kucing sebagainya, kita belikanlah. Ya? Tapi bila dia dah tak ada tu, makanan tu adalah. Kalau orang sebelah minta, kita bagilah kan. Kalau tidak, tidaklah. Tapi maknanya macam tadilah. Ya? Orang kata, untuk apa Ustaz? Paling kurang macam tadilah. Ya? Mudah-mudahan ya ada keberkatan di rumah kita. Sebab malaikat ni dia tengok, dia observe. Ya, malaikat ni dia punya kerja ialah mencari orang buat baik dan mencatat dan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang spiritually speaking kita dapat manfaat daripada apa yang kita buat tu Kak Mariatun. Terima kasih Ustaz. Ya. Tuan-tuan yang lain silakan, ada apa? Kak Wan, ada apa Kak Wan? Ya. Syarin, okey, ada apa Kak Mai? Ada apa? Silakan. Okey ya. Okey Ustaz. Ya. Okey, sambung dia tuan-tuan. Tadi tuan-tuan dah dapat satu nama ya, selain daripada Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Adnin, ya, itu nama-nama syurga. Antaranya juga Darussalam.
Kemudian kita sambung ya pada ayat suratul Ahzab ayat 44 ya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Ya, sekali lagi tuan-tuan. Ya. Jadi tahiyyatuhum, tahiyah ni mana greeting kita. Ya, yauma yalqaunahu, ya, pada hari ya orang-orang mukmin itu menemui Allah Subhanahu wa taala ialah assalam. Ya, salam juga. Ya, salamun. Ya, salamun qaulun min rabbir rahim sebagai contoh. Ya, jadi apa kita panggil di apa dalam surah Al-Waqiah juga kan. Ya, mereka masuk ya la tasmauna fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Ya, ni orang yang apa kita panggil golongan kanan ataupun golongan yang belum buat kebaikan, ya. La tasmauna fiha lagwan wala ta'sima. Dalam syurga mereka tak akan dengar benda-benda dosa. Ya, nah. Benda-benda lara, benda-benda dosa sia-sia takkan dengar dalam syurga illa melainkan khilan salaman salama. Dikatakan pada mereka, diucapkan pada mereka salaman, kesejahteraan, ya. Jadi bila manusia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka sebutan ya ataupun apa kita panggil ya ucapan yang ditujukan kepada orang-orang beriman itu ya ialah salamun. Wa a'adda lahum, dan Allah menyediakan bagi mereka ajran karimah, ya, balasan atau ganjaran yang mulia. Balasan mulia, paling mulia syurga lah tuan-tuan. Mana ada lain? Ya, tak ada lain dah, ya, syurga. Dalam syurga tu tak payah tanyalah apa keistimewaan dia. Boleh masuk syurga saja sudah cukup baik dah tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi? Ya, wa ibadur rahman, seperti mana disebut dalam suratul Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman. Ibad adalah plural form untuk abdun. Ya, singular form dia abdun, kalau pluralnya ibadun. Ibadun, ya, ibadun makna apa ibadun? Ya, ibadun maknanya hamba-hamba. Ar-Rahman, salah satu sifat Allah, ya. Sebab tu Ar-Rahman ni paling popular sebab lafaz bismillah kita ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Disebut Ar-Rahman dulu, ya. Kerana Ar-Rahman sifat Allah di masa manusia masih hidup. Ya, orang beriman dapat, orang abrar dapat, orang muqarrabin dapat. Ya, orang kafir, orang munafik pun dapat juga rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah tak pandang mereka dengan pandangan kesian, ya, orang kafir, orang jahat, ya, orang munafik sebagainya tak minum, tak makan mereka. Tapi Allah bagi rezeki pada mereka, ya. Allah bagi apa kita panggil, ya, Allah bagi duit pada mereka, Allah bagi kesihatan dan sebagainya, ya. Kerana Ar-Rahman itu ya dalam situasi manusia di muka bumi lagi, di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim sudah khusus kepada orang beriman saja, orang yang ada akidah Islamiah, ya. Jadi mereka ni wa ibadur rahman allazina, orang-orang yang yamshuna alal ardi. Mereka sentiasa berjalan. Perkataan sentiasa itu duduk pada present tense tu sebab yamshuna tu ya present tense verb. Dia present tense, ya. Present tense maknanya present and continuous. Mana dia tuan-tuan? Ya, kita panggil present continuous. Sebab tu kita kata sentiasa. Tuan-tuan kena tambah perkataan, ya. Bukan sekadar orang yang berjalan di atas muka bumi, tetapi orang yang sentiasa berjalan di atas muka bumi dengan apa? Ya, haunan, dengan rendah hati, ya. Jadi mereka tidak sombong, ya. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika mana orang-orang jahil, ya, orang-orang yang tak ada apa kita panggil, ya, yang kurang agama dia, kurang ilmu pengetahuan dia. Ya, kadang orang jahil ni bukan mesti orang Islam di kalangan Islam sendiri. Tapi mungkin agamanya kurang, knowledge agamanya kurang. Ya, jadi mungkin knowledge dunianya tinggi, ya. Dia mungkin orang hebat-hebat, ya, ada pangkat besar, ya, ada kedudukan, ada pengaruh, ya. Ada apa kita panggil, ya, ada academic credential yang bagus, ya. Tetapi dalam bab agamanya kurang. Ya, dalam bab agamanya kurang. Jadi macam Abu Jahal kan? Ya, dia politician yang berjaya, dia seorang panglima perang, ya, dia pandai berpidato, pandai bersyair, pandai bercakap, ya. Kalau dia cakap orang dengar cakap dia, ya. Tetapi dia jahil, tak kenal Allah, sayang. Kerana dia merasa, sebab Arab jahiliah ni tuan-tuan, ya, sebab tu 13 tahun Nabi duduk di Mekah tu. Ya, duduk selepas dapat wahyu. Kerana nak bersihkan akidah orang Arab jahiliah, sebab mereka percaya Tuhan, mereka percaya. Macam Ustaz sebut tadi, ya, untuk al-umur al-izam, benda-benda besar, dia percaya Allah mencipta langit dan bumi. Sebab Quran sebut, ya,
apa kita panggil, wa in sa'altahum, jika engkau tanya kepada orang kafir musyrikin ni, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi, la yaqulun Allah, pasti mereka kata Allah. Maka maknanya mereka percaya tak Allah? Percaya. Mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah, ya. Jadi maknanya contoh kita kata Abu Bakar namanya Abdullah. Ya, Abdullah nama dia, ya. Tetapi orang duk panggil Abu Bakar sebab anak perempuan dia kan berkahwin dengan Nabi dalam keadaan masih dara. Sebab tu father of the virgin, ya. Banyak Abu Bakar. Tapi nama sebenarnya Abdullah. Ya, malah pada zaman jahiliah dia dipanggil Abdul Ka'bah, ya. Jadi Nabi dikatakan Nabi yang tukar jadi Abdullah, ya. Bapa Nabi pun, ya, walaupun hidup pada zaman sebelum Nabi lahir, mana zaman tidak ada Nabi dan Rasul, kita panggil zaman fatrah. Ya, zaman fatrah tu zaman antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3000 tahun. Ya, Mekah tak ada Nabi Rasul, tak ada Nabi Rasul. Ya, sebab memang Allah tak hantar lagi. Allah nak hantar yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang Arab Mekah ni tuan-tuan, mereka macam Ustaz sebut tadi, mereka haji, ya, mereka apa kita panggil lagi, mereka umrah, mereka tawaf, ya. Mereka muliakan Kaabah tu, ya. Mereka apa kita panggil lagi, mereka menyembelih, ya. Maknanya apa lagi yang kita kata mereka tak buat? Mereka berpuasa, ya, walaupun bukan puasa Ramadan lah, memanglah, ya, puasa Ramadan ni nanti selepas hijrah. Mereka mandi junub, ya, mereka membersihkan diri. Mereka tahu tak, ya, bila apa ni zina tu salah, mereka tahu. Ya, mereka tahu mencuri itu salah, mereka tahu. Ya, dan mereka ada kafarah, Ya, mereka ada nazar, mereka ada, maknanya macam tadi Sayyidina Umar kan ada nazar. Nazar yang dibuat oleh Sayyidina Umar tu zaman jahiliah. Kerana orang Arab biasa buat nazar, ya. Mereka biasa melakukan perkara-perkara yang kita kata sudah disyariatkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang pelik, bila Nabi Muhammad datang membawa perkara yang hampir sama, mereka tolak. Itu pelik kita kata. Sebenarnya tak pelik. Kerana mereka tak ada tauhid. Sebab itu Quran antara surah yang paling penting, ya, selain daripada Al-Fatihah, selain daripada Ayatul Kursi, adalah suratul Ikhlas. Apa makna suratul Ikhlas? Maknanya suratul Tauhid. Surah Tauhid tuan-tuan, ya. Sebab tu kandungan dia. Mana cerita ikhlas? Sebab ikhlas, ya, balik pada Syarin tadi kata. Ikhlas ni bagi kita, orang yang ikhlas bila dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu memang ikhlas. Tetapi ikhlas juga mana tauhid. Ya, qul, katakanlah huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu esa. Ya, itu suratul tauhid tu. Allahus samad, Allah yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Mana nak minta dengan Allah. Kalau sakit minta dengan Allah, mengadu pada Allah, merayu pada Allah, mohon pada Allah. Ya, semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid, Allah itu tidak ada anak, ya, walam yulad, dan tidak ada mak bapak, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya, ya, sesuatu yang sebanding dengannya, tak ada, tak boleh tuan-tuan. So maknanya tak ada pawang, tak ada tok guru silat, tak ada bomoh, tak ada apa yang ada kuasa, tak ada kuasa. Kalau ada kuasa je syirik tuan-tuan. Walaupun, ya, sebab bagi mereka Allah tu yang maha berkuasa, ya. Tetapi orang Arab Quraisy masih menganggap kuasa Allah itu untuk yang besar-besar saja. Yang kecil-kecil, al-umur al-haqirah, yang kecil-kecil, itu tok bomoh boleh buat. Anak dia sakit boleh jumpa tok bomoh. Maknanya, kita orang Islam bukan macam tu. Salah tak jumpa pengamal perubatan Islam? Dia jampi, ya, masuk jin dalam badan seperti mana Rasulullah pernah jampi, pernah ruqyah, ya, kepada budak kecil yang masuk jin pada tubuh dia. Ya, mak dia bawa datang ke Nabi. Nabi tepuk dadanya, keluar, ya, benda hitam daripada mulut dia. Ya, jadi Nabi apa kita panggil, Nabi ruqyahkan sahabat yang sakit mata sebagai contoh, ya, Sayyidina Ali sakit mata. Sahabat Nabi yang jatuh patah kakinya, ya. Sahabat Nabi yang apa lagi kita kata macam-macam, ya. Maknanya benda-benda tu boleh berlaku dengan izin Allah. Ya, kita bergantung pada Allah. Tapi menerusi asbab manusia boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, rezeki datang pada Allah, tapi kita kerja dengan satu company. Ya, kita kata terima kasihlah tuan, ya, kerana bagi saya peluang bekerja sini. Salah tak salah? Ya, kerana kita tahu, ya, kita dapat kerja di satu company itu pun kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah izin baru kita boleh kerja dengan syarikat tu. Kalau Allah tak izin, tak ada tuan-tuan. Ya, memang tak izin, ya. Allah tak izin, tak usahalah macam mana pun tak dapat. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu kebergantungan pada manusia boleh, tapi dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Lebih pada tu tak boleh, ya. Tetap pergantungan penuh mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid tuan-tuan. Jadi maknanya dalam bab tadi, ya, orang kafir Quraisy Mekah, patutnya mereka lah orang pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi kerana apa? Kerana apa kita panggil ya? Kerana mesej utama yang dibawa, slogan utama yang dibawa oleh Nabi itu adalah tauhid, ya. Apa ni, lillahi taala wahdah, ya, semata-mata kepada Allah, itu yang susah tu. Ya. Orang Madinah berbeza. Orang Madinah tak macam orang Mekah. Ya, orang Mekah tu lagi apa kita panggil, lagi committed pada agama Nabi Ibrahim. Walaupun mereka dah campur aduk lah, ya. Tawaf bertelanjang contoh. Mereka ubah. Ya, dia punya ritual, dia punya kaifiat ibadah tu mereka ubah. Tetapi ya, dari segi ibadah tu asal daripada Nabi Ibrahim. Ya, macam mereka wukuf, ya. Nabi Ibrahim kata wukuf di Arafah, mereka tukar wukuf di Muzdalifah. Mana boleh, tuan-tuan. Perkara agama kita tak boleh main pandai-pandai sendiri, tak boleh. Ya. Jadi bila Nabi datang membetulkan balik, itu yang mereka tak boleh terima tu, terutamanya tauhid. Sebab tu orang Badui bila datang jumpa Nabi, dia kata, pasal apa orang Arab marah dengan kau, Muhammad? Ya. Ya, apa yang kau bawa? Nabi pun kata la ilaha illallah. Dia kata patutlah orang marah. Sebab bila kita kata tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang memiliki sifat keagungan ketuhanan tu melainkan Allah, maknanya apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, semua tu tak boleh. Jadi bila semua tu tak boleh, ya, maka marahlah orang Arab. Ya, orang Arab tu meniaga berhala. Kita halang dia, memang marah, seperti mana bapa saudara Nabi Ibrahim, bapa angkat dia yang bela Nabi Ibrahim. Maknanya nak bagi tahu apa? Ya, bila mereka punya kefahaman tu dipersalahkan, tak boleh, tuan-tuan, payah. Ya, orang dah percaya sesuatu, kita nak ubah kepercayaan tu payah, tuan-tuan. Memang susah, tuan-tuan. Ya, nak ubah tu memang payah. Pasal apa? Ya, sebab manusia, ya, dia dah selesa, dia dah comfortable, ya, dengan keadaan dia. Tiba-tiba kita interfere, dan dia memang anggap kita ni orang yang telah mengganggu dia. Ya, Nabi Muhammad tu dianggap pengganggu. Sebab tu 13 tahun nak bersihkan. Tetapi orang Arab Mekah ni, kalau mereka terima je tauhid, mereka akan jadi very staunch. Ya, memang betul-betul committed pada agama, macam Umar contoh. Ya, kita kata. Termasuklah Abu Sufyan nanti. Ya, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, sebut nama-nama mereka, tuan-tuan. Paling hebat. Setelah mereka menerima tu, paling hebat mereka jadi. Orang Madinah tak boleh lawan orang Mekah, tuan-tuan. Ya, sebab orang Madinah dia tak macam orang Mekah. Ya, sebab orang Mekah ni dah betul-betul, sebab mereka berbangga pasal Kaabah di tempat mereka, Zam-Zam di tempat mereka, orang datang buat haji, buat umrah sebagainya. Maknanya, ya, patutlah kita kata kebanyakan 86 surah tu semua turun di Mekah. 28 aja di Madinah, tuan-tuan. Ya, hukum makam ni sikit, tak banyak. Kebanyakannya tauhid, ya. Pergi ke Madinah masih ada tak, ya, kita kata sisa-sisa jahiliah? Masih ada, sebab orang Madinah pun sembah Manat. Ya, mereka memang tak sembah Lata dan Uzza, ya. Tapi mereka sembah Manat. Sampai ke Mekah mereka sembah Hubal juga. Di Bukit Safa ada apa kita panggil, ya, ada Isaf. Di Bukit Marwah ada Nailah, ya. Maknanya sama juga. Tapi orang Madinah ni mereka terkesan dengan orang-orang Yahudi. Ya, yang selalu sebut tentang Nabi, Rasul, sebut tentang syurga neraka. Jadi exposure orang tu. Macam kita lah, ya, bila kita dah biasa expose ourselves, ya, to certain situation, ya, certain context, senang, tuan-tuan, kita dah biasa. Tak ada isu lah, ya. Jadi bila kita panggil, kita dah biasa dengar, kan. Jadi walaupun kita tak apa pandai, tapi bila kita dah biasa dengar, lama-lama benda tu dah natural, tuan-tuan, dah natural. Ya, kita akan cakap benda betul. Sebab tu bila ibu bapa bercakap dengan baby dia, dengan anak dia kena cakap bahasa betul. Jangan baby talk, tuan-tuan. Ya, maknanya dia kena, memanglah mula-mula kita tak boleh guna ayat panjang, dia tak faham, kan? Ya, maknanya one syllable, two syllable, ya, kemudian apa ni, sikit-sikit perkataan, ya, kemudian phrase, kemudian sentence dan sebagainya. Maknanya dia ada proses dia. Dan kita jangan sebut benda-benda yang, contoh kita kata apa ni, apa kita panggil, ya, nak mamam contoh. Jangan cakap mamam, cakap makan. Pasal apa cakap mamam? Tak perlu, ya. Nak makan, ya, makan, sebut makan betul-betul, ya, jangan sebut mamam, ya. Sebab apa? Sebab bila kita dah biasa expose mereka dengan perkataan yang betul, mereka akan guna perkataan yang betul. Ya, grammar kita kena betul lah sebut, ya. Kena sebut yang adjektif, kena sebut adjektif, adverb kena sebut adverb, supaya dia dah biasa dengar. Walaupun dia tak tahu, bila kita tanya dia, cuba analyse ayat tadi, dia mungkin tak tahu. Yang saya tahu benda ni macam ni, ya. Sebenarnya benda ni adjektif, sebenarnya benda ni second noun, first noun. Maknanya dia dah biasa dengar. So tak ada isu lah, tuan-tuan. Dia dah biasa dengar dah, ya. Sebab tu budak-budak kan kita dengarkan Quran biasa, kan, ya, walaupun dia tak tahu surah mana, apa makna, tak apa, ya. Exposure tu very important, tuan-tuan. Jadi orang Madinah beza dengan orang Mekah, ya, dan orang Madinah lebih mudah
dipengaruhi oleh Nabi, ya, didakwah oleh Nabi. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa dengar tentang kitab kitab Taurat. Orang Mekah tak ada kitab. Mereka percaya mereka je, dan mereka yakin tok bomoh, tok pawang mereka, ya. Bukan senang. Macam orang Taif kan. Kalau tuan-tuan ikut kelas sirah kita. Bila Khalid pergi tu, ya, Khalid nak musnahkan, nak pecahkan patung Lata, ya, dan Uzza tu bukan senang. Ya. Jadi bila Khalid datang, dia kata jangan, ya. Nanti Tuhan Lata, Tuhan Uzza akan musnahkan kau. Khalid buat jatuh. Ya, macam dia nak pecahkan Lata Uzza tu, ya, dia pun terjatuh. Sampai orang bersorak, dia kata, tengok, ya, belum apa-apa lagi kau dah kena tulah daripada Tuhan kami. Ya, rupanya Khalid ketawa, dia main-main je, dia prank je orang tu. Ya, kemudian dia pun pecahkan. Bila pecah, ya, apa jadi pada penjaga tadi? Macam kita kata dia punya tok sami dia. Tak boleh nak buat apa-apa lah. Ya, memang tak boleh nak apa sebab tak ada kuasa. Ya, dia duk ingatkan benda tu ada kuasa, tak ada kuasa. Bukan bila dia kata ada kuasa dia tak percaya pada Tuhan, percaya. Tapi Tuhan hanya urus al-umur al-izam, perkara-perkara besar. Sedangkan, ya, ada tak tok bomoh, ya, tok batin, tok ni, ada tak ada kuasa? Ada, tapi kuasa kecil-kecil. Antaranya kuasa menyembuhkan penyakit. Tak boleh, tuan-tuan. Itu yang susah tu. Ya, pasal masyarakat Melayu pun ada benda-benda macam tu. Ya, itu tauhid, tuan-tuan. Ya. Benda tu yang kena kita panggil dibersihkan dulu. Sebab tu, ya, kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam kan, ya, orang Cina, India, dia lagi faham benda-benda macam tu sebab dia tahu masyarakat dia percaya pada Tok Sami, percaya pada kita panggil pada dia punya tokong, pada berhala apa semua, dia percaya pada benda-benda macam tu. Ya, walaupun dia bijak, ya, orang bijak, dia medical doctor, dia lawyer, dia sebagainya kan. Ya, tapi bila dia belajar tentang Islam, dia tinggalkan semua benda tu. Kadang-kadang akidah dia lagi bersih daripada kita, tuan-tuan. Ya, pasal apa? Sebab dia dah pernah bergelumang dengan benda macam tu. Ya, sebab tu dia dah tahu yang mana hak, yang mana batil, dia tahu. Macam kita, kadang-kadang kita keliru, kita sama-sama. Kita tak clear, tuan-tuan, kadang-kadang. Kita tengok Melayu, pak cik ni, sembahyang 5 waktu, ya, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Dia baca Quran pandai, ya, tapi dia punya akidah dia tu, kadang-kadang itulah masalah dia, tuan-tuan. Pasal akidah tu tidak diberi perhatian yang jelas, ya. Sedangkan Quran, kebanyakan ayat Quran tu memang cerita adalah tentang apa, tuan-tuan? Tentang akidah. Kebanyakannya cerita tentang akidah. Memang rukun-rukun iman kebanyakannya. Rukun Islam ni kemudian di Madinah nanti baru, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ya. Ustaz mungkin fokus lebih pada sebab Quran dia macam tu, tuan-tuan. Ya, dia bukan apa kita panggil, ya, dia bukan hanya fokus pada bab bab undang-undang, bab syariat, ya, bab apa kita panggil, ya, hukum hakam fiqh, bukan tu saja. Okey, tuan-tuan, ya, panjang ceritanya tapi itulah, ya, yang kita kena clearkan. Dan alhamdulillah, ya, kita punya bab akhlak ni, ya, dia bawa package, tuan-tuan. Ya, Ustaz suka tadi Syarin sebut tadi. Maknanya yang kita faham wafak tadi, ya, sebelum ni satu bentuk saja, ya, kesetiaan mungkin kepada janji kita, tetapi diperluaskan, ya, dan kita dapat melihat bagaimana, ya, Nabi telah memberikan contoh teladan terbaik, ya, dalam melaksanakan, ya, persoalan yang berkaitan dengan wafak tadi. Kita tengok bab yang berkaitan dengan perdamaian sama, tuan-tuan. Jadi wa ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah, ya, kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu daripada sifat Allah yang paling popular, ya, mereka sentiasa berjalan atas muka bumi haunan, dengan rendah hati, tak sombong, ya. Wa idza khatabahumul jahilun, ya, dan apabila orang-orang jahil, ya, berdebat ataupun, ya, menyapa mereka, ya, bercakap, bersembang, berdebat ataupun bertikam lidah dengan mereka, ya, qalu salama, maka cakaplah perkara yang baik-baik, maknanya salamah, ya, perkara yang boleh membawa kepada perdamaian. Jangan nak bergaduh. Sebab dengan orang jahil, tuan-tuan, kita bergaduh tak guna, buang masa, tuan-tuan. Ya, kita kata menghabiskan boreh saja. Pasal tak ada guna, tuan-tuan. Dia pun tak faham. Ya. Kita bercakap dengan orang tak faham, dia tak faham ni susahlah. Ya, dia tak faham konsep. Ya, kalau kita cerita panjang pun dia tak faham. Melainkan kalau dia ada apa kita panggil curiosity. Ya, dia nak tahu lebih. Tu tak apa kita cerita. Tapi kalau dia pun tak ada keinginan, ya, dari segi pendedahan agama pun kurang, kita hujah dengan dia buang masa sebab dia pakai logik akal dia. Dia pakai, ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya background knowledge dia, ya, ilmu-ilmu sosial. Walaupun tak salah kita kata, ya. Tetapi agama Quran tak boleh faham dengan ilmu sosial semata-mata, tuan-tuan. Ya, macam minta maaf saya kata, ya. Tuan-tuan yang
mungkin comfortable dengan English. Bila kita baca terjemahan bahasa Inggeris, ya kan? Jadi terjemahan bahasa Inggeris tu terjemahan, tuan-tuan, ya. Walaupun bolehlah, ya, kita sebab sebahagian terjemahan ni kadang-kadang English lagi bagus daripada bahasa Melayu. Tapi ada tempat-tempat tertentu bahasa Melayu lebih bagus, ya. Tapi macam tadilah, ada perkataan-perkataan tertentu yang kadang-kadang tak boleh diterjemah. Ya, dia untranslatable, tuan-tuan. Untranslatable tu maknanya memang tak boleh terjemah. Macam perkataan iman kan, iman ilah tu tak boleh terjemah, tuan-tuan. Sebab kalau terjemah dia tak jadi. Ya, dia tak sempurna. Ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya ya, dia punya terjemahan tu tak cukup sempurna. Tak boleh, tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah, kalau kita tak terjemah, macam mana orang bukan yang tak ada akses pada bahasa Arab nak memahami? So sikit sebanyak kita kena terjemahlah juga, ya, tak ada pilihan. Okey, tuan-tuan, ya, kita habiskan ayat ni sudah dalam surah An-Nahl. Sikit lagi, satu lagi, tuan-tuan, ya. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya, allazina orang-orang yang tatawaffahumul malaikah. Ya, yang para malaikat wafatkan mereka. Ya, maknanya malaikat maut lah, malaikatul maut. Jadi bila malaikat maut datang, ya, jadi diwafatkan dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan, ya, hal keadaan dia. Ya, dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan yang baik. Ya, yaquluna salamun alaikum. Ya, jadi dengan mengatakan kepada mereka, kepada roh-roh yang baik tadi, salamun, ya, salamun, selamat sejahtera alaikum atas kamu, udkhulu, masuklah kamu al-jannata ke dalam syurga bima kuntum ta'malun, disebabkan hasil daripada pahala yang kamu buat masa di dunia dulu, ya. Jadi oleh kerana ni cause and effect punya relationship kita dah sebut dah. Oleh kerana kita buat baik di dunia, maka balasannya baiklah, ya. Dan juga dalam suratul Hasyr, huwallahu allazi la ilaha illahu. Ya, dialah Allah yang tiada ilah, tiada sembahan. Ya, bukan sembahan saja, tuan-tuan, ya. Mana tidak ada yang berkuasa mutlak, ya, sebab kuasa Allah tu, ya, dia apa kita panggil, ya, dia panggil sultah ghaibah, ya. Jadi maknanya sultah yang kita tak nampak. Segala sesuatu, ada yang kita boleh nampak depan mata kita, ada yang kita tak boleh nampak. Ya, kadang-kadang dia jadi begitu saja tanpa kita sedari. Ya, dalam hidup kita. Ya, kita doa, ya, kita doa. Kadang-kadang kita berdoa ni dah lama dah. Mungkin 5 tahun yang lalu kita doa, ya Allah, ya. Kalaulah, ya, kita kata sakit aku ni Allah bagi sembuh, ya, sebagai contoh, ya, aku insya-Allah, ya, aku nak apa kita panggil, ya. Aku nak tambah lagi ibadah akulah, ya. Mungkin selama ni ada sakit lutut ke, ada sakit apalah, tuan-tuan, ya. Kita kalau sembuh ni insya-Allah, ya, mudah-mudahan boleh apa kita panggil, boleh pergi umrah ke, ataupun boleh buat boleh sembahyang diri ke apa kan, ya. Jadi kita minta tak berjaya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sembuh, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita pernah doa dulu sebab dah lama. Ya, kadang-kadang doa tu pun kita macam dah give up tau. Kita rasa ya dah doa panjang pun tak berjaya juga, ya. By the time kita tak doa, tuan-tuan, Allah bagi sembuh. Dan kadang-kadang kita tak syukur. Pasal kita tak perasan, kita pernah minta all out dengan Allah dulu. Sekarang kita by the time kita tak minta, Allah bagi sembuh. Dan kita tak syukur pada Allah. Ya, kita tak sebut, kita kata ya paling kurang, ya Allah, ya, selama ni 5 tahun aku dah berdoa. Ya, beberapa bulan ni aku lupa nak berdoa, tapi pada masa aku lupa kau bagi sembuh pada aku. Kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memberi sembuh. Tidak salah untuk kita makan ubat, untuk jumpa doktor pakar, tak salah. Itu ikhtiar kita, ya, dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Ya, ruang lingkup yang dibenarkan tu, ya, apa yang kita panggil yang logik pada akal. Ya, boleh kita terima, ya. Kalau sakit sakit tu sesuai lah dengan ubat yang diberi. Ya, dengan kepakaran doktor tadi kan, ya, kita dah jumpa dia, kita dengar nasihat, okeylah kita follow. Ya, bila ubat tu kena dengan penyakit maka sembuh, ya, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Ya, sebab apa? Ya, sebab kalau ubat tu boleh menyembuh, mungkin kita makan 3 kali dah sembuh. Ya, tapi kadang tak sembuh. Ya, mungkin 6 bulan, 7 bulan lepas tu baru sembuh. Dia akan ambil masa, tuan-tuan. Ya, dia sebab kita tahu penyakit ni datang, ya, datang macam ribut. Ya, tapi pergi macam semut. Ya, ambil masa. Jadi dialah Allah yang Al-Malikul Quddus, Malik yang menjadi raja, Al-Quddus yang maha sejahtera, maha suci Allah. As-Salam, maha sejahtera Allah. Al-Mu'min, ya, Al-Mu'min yang mengurniakan keamanan. Mu'min ni kalau manusia dia orang yang beriman. Tetapi kalau sifat Allah mukmin. Mukmin tu sifat Allah. Bukan makna Allah beriman kan, ya.
Mukmin itu adalah Allah yang memberi keamanan. Ya, Allah yang memberi keamanan. Allah tu yang beri keamanan. Ya, macam kita kata syakir. Ya, jadi Allah ni asyakir. Kalau manusia syakir, maknanya orang yang bersyukur. Tapi kepada Allah, Allah yang menghargai kita yang mensyukur pada Allah. Ya, macam tadi kan, ya, kita dah minta 5 tahun tak sembuh. Kemudian minta lagi. Masuk tahun ke-6 sembuh, tuan-tuan. Kita pun kata, ya Allah, syukur ya Allah. Engkau telah memberikan kesembuhan pada aku. Ya, jadi bila kita doa, kita appreciate, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kita jamu orang makan pasal kita dah sembuh, contoh, ya. Kita infak, kita tu, kita ni sebagai contoh. Ya, kita Allah appreciate lah, ya. Allah appreciate kita. Allah tu very appreciative. Ya, kita bersyukur pada Allah, tapi Allah, ya, yang menghargai, ya, apa yang telah kita syukuri tu. Sebab nikmat Allah bagi, kita tambah lagi. Ya, disebabkan Allah bagi nikmat, ya, kita buat baik. Kita tambah kita punya amal sunat kita. Ya, dulu sembahyang 2 rakaat jadi 4. Qabliyah, ba'diyah, isyak dulu 2 jadi 4. Ya, jadi kita tambah kita punya ibadah pada Allah. Kualitinya kita lebih baik. Ya, baca surah-surah yang lebih panjang. Sujud kita pun lebih lama sebagai contoh. Sujud sujud solat sunat, tuan-tuan, ya. Kalau sujud solat berjamaah, tuan-tuan kena ikut imam, ya. Jadi jangan salah, ya. Kemudian Al-Mu'min, Allah yang Maha memberi keamanan. Al-Muhaimin, ya Allah yang memelihara. Ya, Al-Aziz yang Maha perkasa. Al-Jabbar yang memiliki segala keagungan Allah ni. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, Mutakabbir. Mutakabbir ni mana orang sombong, tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan. Ya, pada manusia tak boleh mutakabbir, sombong. Tapi kepada Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah, amma yusyrikun. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Maknanya mereka mengatakan Allah ada anak, sebagai contoh. Ya, jadi dah tentulah Allah tak ada anak. Maha Suci Allah. Ya, bersih Allah itu daripada sifat-sifat yang macam tu. Jadi beberapa ayat Al-Quran di atas kesemuanya memuliakan dan mengagungkan makna assalam. Ya, perdamaian dan ketenteraman. Ya. Bahkan assalam merupakan salah satu daripada Al-Asma'ul Husna. Kita dah sebut tadi, 99 dari salah satu. Ya, nama-nama Allah yang Maha Suci. Oleh sebab assalam memiliki kedudukan yang mulia, maka sudah pasti, ya, Rasul SAW cintakan perdamaian. Assalam memang. Sebab itu Islam agama damai. Ya, Islam agama damai. Kita tak berperang dengan orang. Melainkan last resort, tak ada pilihan baru kita perang. Sebab tu Nabi bila sampai kawasan musuh, ya, Nabi hantar wakil untuk ajak mereka masuk Islam dulu. Mereka tak nak. Nabi offer mereka untuk jadi, ya, wilayah di bawah kerajaan Islam, bayar jizyah. Mereka tak nak juga. Last sekali baru perang, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu Islam bukan agama yang ditegakkan di atas mata pedang, bukan. Ya. Tetapi Islam ajak pada perdamaian. Kita tak nak bergaduh dengan orang. Tapi kalau mereka tak nak, tak ada pilihan. Baru kita berperang. Itu pun, ya, mengelak daripada membunuh orang, kita kata. Ya, melainkan tak ada pilihan lah. Ya. Ini kerana dalam diri baginda terkumpul seluruh akhlak yang mulia seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, habiskan ayat ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya engkau, yakni Nabi SAW, berada pada kedudukan, ya, budi pekerti akhlak yang azim, yang sangat agung, yang sangat mulia. Tuan-tuan, kita kena berhenti di situ, muka surat 440. Kalau ada apa-apa soalan sebelum kita tamat, silakan. Haji Asy'ari ada apa? Ya. Ustaz, Ya, silakan. boleh Ustaz kongsi tak doa terbaik dalam bulan Syakban ni? Dia tak ada doa khusus. Ya, bulan Syaban seperti mana bulan Rajab, dia tidak ada doa khusus. Ya, seperti mana ibadah khusus pun tak ada, tuan-tuan. Cuma, ya, ibadah kita dah tahu dah. Antara bulan yang Nabi banyak berpuasa adalah Syaban. Betul, ya. Seperti mana Muharram juga, ya. Cuma mungkin kerana macam tadilah, ya, kebiasaan Nabi pada bulan Syaban, itu yang hadis pada Aisyah tu. Itu kalau ibadahnya lah. Doa-doanya, tuan-tuan, antara doa yang kita minta macam tadilah, ya. Doa yang orang baca tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Doa tu sebenarnya hadis tu dhaif, tuan-tuan, ya. Hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Ya, salah tak kita minta berkat di bulan Rajab? Tak salah. Salah tak minta berkat di bulan Syaban? Tak salah. Ya, salah tak kita minta disampaikan pada bulan Ramadan? Memang tak salah, malah dituntut. Ya, sebab bulan Ramadan yang terbaik, kita minta Allah dalam doa kita sampaikan kita pada bulan Ramadan. Itu antara doa yang boleh dimohon. Cuma kalau orang tanya ataupun ada orang tegur, orang kata, kau tahu tak, ya, ni doa ni diambil pada hadis yang dhaif. Memang betul. Tuan-tuan kena tahu. Ya, tapi maknanya betul, ya. Maknanya tak salah. Ya, sebab apa? Sebab memang semua orang berhajat untuk sampai pada Ramadan yang akan datang.
Itu antara doa yang terbaik, ya. Doa supaya kita sampai bulan Ramadan, doa supaya kita sihat, diberikan kesihatan untuk berhadapan dengan Ramadan, ya. Doa supaya kita berpeluang untuk menggunakan Ramadan itu sebagai madrasah untuk kita baiki diri, untuk kita tambah amal dan sebagainya. Jadi maknanya, ya, sebab Syaban dia tak ada kelebihan khusus, sebab dia bukan bulan haram. Kalau Rejab tu confirm bulan haram. Buat satu kejahatan, ya, digandakan. Buat satu kebaikan diganda. Bulan Syaban dia tak ada ibadah khusus, ya, yang disarankan. Cuma berasal pada perbuatan Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Tapi tidak berpuasa setiap hari. Dan tidak berpuasa lebih pada 15 hari. Ya. Maknanya kalau orang nak puasa selang sehari, silakan. Nak puasa Senin Khamis boleh. 13, 14, 15 silakan. Tetapi macam tadi, dia tak ada ibadah khusus. Ya. Cuma pada malam, ya, pada malam apa kita panggil nisfu Syaban. Nisfu confirm 15. Kalau, ya, kalau malam Isra' Mi'raj kita tak pasti. Ada yang kata 27, ya. Ada yang kata 22, ada kata 21, maknanya ada khilaf. Tapi kalau nisfu Syaban tak ada khilaf. Dia memang malam 15. Ya, tuan-tuan boleh tengok di kalender, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi perhatian kepada hamba-hambanya yang beribadah pada malam tersebut. Itu kita kena ambil perhatianlah. Doa, antara doa yang terbaik, ya, adalah doa supaya kita disampaikan dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan doa kita dimustajabkan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Ibadah kita digandakan, ya, dan seumpamanya. Jadi antara doa, tak boleh anjurkan kepada tuan-tuan, doa supaya dipanjangkan usia dalam kesihatan dan iman untuk berhadapan dengan Ramadan. Itu antaranya. Doa-doa lain tu biasa, tuan-tuan. Okey, ada apa lagi? Silakan. Kalau tak ada apa, kita Haji Mak Syah ada apa? Kalau tak ada apa, Tak ada apa Ustaz. Terima kasih banyak. sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, ya, jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Terima kasih Ustaz.